Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Tuan Engineer Muhammad Nasir bin Hashim atas soalan yang telah dibangkitkan. Dan ini adalah jawapan yang kami sediakan berdasarkan rekod Kementerian Kesihatan Malaysia. Seramai 6,036 pegawai perubatan dan juga 890 orang pakar perubatan dan 1,651 pegawai farmasi telah meletakkan jawatan dalam tempoh dari tahun 2018 hingga 2022. Antara alasan peletakan yang diberikan oleh pegawai perubatan, pakar perubatan dan pegawai farmasi adalah seperti berikut. Yang pertama, berkhidmat dalam sektor swasta sama ada di klinik ataupun hospital swasta. Yang kedua adalah sebab-sebab peribadi. Yang ketiga, tawaran sebagai pensyarah di IPTA dan IPTS. Yang keempat, melanjutkan pelajaran. Yang kelima, masalah kesihatan. Yang keenam, berhijrah ke luar negara. Dan yang ketujuh, membuka klinik dan farmasi sendiri. Ini adalah merupakan dapatan-dapatan yang telah diisi oleh pegawai-pegawai perubatan, pakar perubatan dan farmasi di dalam borang ketika mereka meletakkan jawatan. Dan juga di pihak KKM turut mengambil maklum isu-isu yang berbangkit di media-media sosial berkenaan tentang peletakan jawatan pegawai perubatan dan farmasi adalah disebabkan environment dengan izin di hospital KKM yang tidak yang memberikan kesan kesihatan mental yang memudaratkan para pegawai. Dan juga saya melihat isu peletakan jawatan pegawai perubatan dan farmasi ini adalah merupakan isu yang universal dan kita tidak dapat menghalang pegawai-pegawai perubatan dan farmasi untuk berhijrah untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik ataupun suasana bekerja yang lebih kondusif bagi pegawai perubatan dan farmasi tersebut. Dan dengan ini banyak perkara-perkara yang kami ambil maklum dan kami di KKM akan berusaha untuk menambahbaikkan sistem penjawatan di KKM agar dapat mengurangkan peletakan jawatan. Dan dalam pada masa yang sama kami melihat peletakan jawatan bagi pegawai-pegawai yang berhijrah ke swasta dan juga ke luar negara adalah merupakan satu pengiktirafan bahawa KKM telah melatih pegawai-pegawai farmasi dan perubatan ini dengan latihan yang mencukupi dan pengalaman yang baik sehingga akan diiktiraf oleh negara-negara seperti Singapura, Australia dan juga di UK. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Saya dulu. Silakan Yang Berhormat Mak Nasir. Soalan tambahan saya adalah adakah ada masalah mental ni seperti anxiety salah satu punca doktor-doktor dan juga ahli farmasi ini berhenti daripada perkhidmatan kerajaan? Kalau berdasarkan data yang ada pada kami di KKM, dapat dilihat dengan jelas pada tahun 2021 dan tahun 2022 apabila kita berdepan dengan masalah pandemik COVID-19, banyak berlaku proses pelentakan jawatan di kalangan pegawai-pegawai perubatan dan farmasis. Dan juga berkenaan tentang soalan adakah berlakunya anxiety di kalangan pegawai-pegawai meletakkan jawatan, itu bukan hanya satu perkara yang berlaku. Mungkin ada di kalangan yang merasakan mereka dibuli di dalam premis-premis KKM, ada yang mengalami tekanan apabila berlakunya beban tugas yang sangat berat ketika COVID-19 sehingga kan mereka merasakan KKM tidak mampu untuk menjaga kebajikan dan keperluan kesihatan mental pegawai-pegawai tersebut. Dan kami mengakui dan perkara-perkara tersebut memang disenaraikan sebab-sebab peribadi mengapa mereka meletakkan jawatan, dan kami cuba untuk accommodate dengan izin sekiranya pegawai-pegawai ini memerlukan bantuan, kami masih memberikan peluang kepada pegawai-pegawai tersebut untuk meneruskan tugas mereka sebagai pegawai perubatan dan farmasis. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya
Silakan Dr. Martina. Okay, terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri kerana menyebut isu buli. Soalan saya berkaitan. Isu buli di kalangan doktor-doktor pelatih ataupun doktor-doktor kontrak adalah bukan isu yang baru. Ia merupakan seolah menjadi budaya kerja di persekitaran KKM. Jadi soalan saya, bagaimana KKM mendefinisikan istilah buli di kalangan doktor-doktor pelatih ini dan apakah langkah-langkah segera dan juga langkah jangka sepanjang untuk menangani masalah buli di kalangan doktor pelatih dan juga doktor kontrak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Sememangnya isu buli ini memang dibangkitkan di dalam sesi town hall bersama Yang Berhormat Menteri Kesihatan baru-baru ini. Dan juga kami mengambil berat dan juga tidak mahu melihat isu buli ini menjadi satu isu yang normal di kalangan penjawat-penjawat awam dan juga pegawai perubatan dan pakar. Dan juga sudah pasti perbezaan generasi dan gaya latihan generasi yang terdahulu dan sekarang mungkin menganggap bahawa cara penyampaian tersebut adalah normal, tetapi bagi generasi yang sekarang menganggap bahawa perkara tersebut seolah-olah menidakkan kebolehan pegawai-pegawai perubatan yang baru. Kami mengambil maklum isu-isu yang terkini berkenaan tentang masalah buli yang berlaku di hospital-hospital dan juga Kementerian Kesihatan sedang mencari satu solusi yang terbaik dan tepat bagi mengelakkan insiden-insiden buli ini berlaku sehinggakan berlakunya peletakan jawatan pegawai-pegawai. Berikan kami sedikit masa dan juga dalam proses penyiapan kertas putih kita turut melihat isu-isu keperluan kesihatan mental pegawai-pegawai dan sudah pasti kita mempunyai satu sistem MyHelp di mana untuk kita mengatasi isu buli di tempat kerja bagi KKM. Itu adalah merupakan satu sistem di mana pegawai-pegawai boleh mengadu dan menyatakan apakah masalah yang berlaku di dalam fasilitis KKM. Terima kasih Datuk Seri yang dihormati. Dr. Hatta. Terima kasih Datuk Seri Yang Tua. Terima kasih Menteri. Dikatakan 2022 1,300 lebih letak jawatan. 2 tahun semasa pandemik combine 1,279. Artinya lepas pandemik lebih ramai lagi Resilient doktor kita cukup hebat bertahan semasa Covid. Adakah di antara punca peningkatan peletakan jawatan yang dulu Datuk Seri tak pernah berlaku zaman kami mula-mula bekerja dulu? We value the job so much sampai tak sanggup nak berhenti. Ini beribu berhenti. Adakah kerana cara pengambilan bekerja secara kontrak ini dan juga peluang-peluang untuk meningkatkan pembelajaran lepas ijazah antara punca mengapa doktor-doktor ini meninggalkan jawatan mereka? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator Dr. Hatta. Tahniah rakan saya di dalam PAC pada penggal yang lepas, orang yang cukup hebat dalam bahasa beliau. Berkenaan tentang isu yang berbangkit, kami mengakui bahawa terdapat alasan-alasan yang cukup jelas yang mengatakan penjawatan kontrak di kalangan pegawai perubatan dan farmasis adalah merupakan punca peletakan jawatan. Dan juga punca peletakan jawatan ini adalah dikatakan laluan kerjaya kontrak ini tidak begitu jelas dan juga tempoh masa menunggu untuk mendapatkan penjawatan tetap tersebut juga tidak mencukupi dari sudut bilangannya. Walaupun demikian, Yang Berhormat Menteri pada tahun ini telah dapat menyediakan hampir 4,900 penjawatan tetap tersebut dan juga kesemua penjawatan kontrak yang ingin memohon dapat memohon penjawatan tersebut dan juga dalam proses tersebut kita sedang mengusahakan bagi meningkatkan lagi penjawatan tetap. Dan juga bagi penjawatan kontrak terdapat penambahbaikan berkenaan tentang penjawatan tersebut di mana penjawatan kontrak tetap juga turut ditawarkan untuk lanjutan
pelajaran untuk mendapatkan kepakaran. Dan juga tempoh selepas mendapat kepakaran akan ditambah kepada 4 tahun tempoh kontrak tersebut. Dan juga saya mengakui pada ketika kita berdepan dengan COVID-19, kita berdepan dengan satu kejutan di mana pesakit yang datang lambakan congested dengan izin di emergency department menyebabkan satu kejutan kepada pegawai-pegawai, walaupun saya mengucapkan terima kasih kepada doktor-doktor yang telah berjuang menyelamatkan rakyat Malaysia, dan juga cara untuk kami membalas adalah dengan memantapkan lagi, menyediakan polisi untuk mendapatkan penjawatan tetap, dan juga Yang Berhormat Menteri Kesihatan sering mengadakan sesi libat urus dengan pihak GPA bagi meningkatkan lagi jumlah doktor dan juga penjawatan di dalam skim-skim lain di dalam Kementerian Kesihatan. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat